Ramai pihak yang mempunyai pandangan politik. Persoalannya, ada yang benar, ada yang separuh benar dan ada yang palsu. untuk itu ikuti bersama saya, Said Munawar. Dan saya, Liana Marzuki. Dalam segmen Jangan Pajak Otak. Di mana kami mengangkat pandangan yang benar dan membenam pandangan yang palsu. Ikuti Jangan Pajak Otak untuk pandangan yang jelas, padu dan original. Okay, Assalamualaikum, salam muhibah. Saya Said Munawar dan ni orang popular dekat Facebook ni. Allahu Akbar. Nama saya Liana Marzuki. Kita berjaya menangkap Liana, tapi ini adalah merupakan episod sulung apa nama kita nak sembang ni? Ini platform ini kita panggil apa ni? Ya Allah, dia pun tak tahu. Tahu saja, Segmen jangan dia tanya juga. tuan rumah. Jangan Pajak Otak. Okey, ini adalah JPO episod pertama bersama saya dan dia telah mempromosikan konon gandingan dengan otai politik. Mari mana title otai politik ni? Tak ada. Dia dengan orang politik lama, jadi kita rangkumkan dia jadi orang politik jugalah. Berapa tahun Abang 26, SM? 26 tahun tengok. Okey. Otai macam mana dah boleh kahwin dah kalau 26 tahun. Ada cukup lesen dah. Anyhow, ini adalah Jangan Pajak Otak episod sulung. Jadi orang yang coin the word, yang menggunakan istilah ini beberapa kali sebelum dijadikan nama program ini adalah Liana sendiri. Kita tahu tulisan dia pedas, berbahaya, ramai orang sakit hati dan ramai juga orang suka. Tapi kenapa jangan pajak otak? Kenapa pajak otak? Saya rasa itu istilah yang pernah digunakan oleh seorang ustaz dalam satu buku yang mengatakan masyarakat kita ni banyak yang taksub. Alright. Taksub, very partisan, banyak personality politik. Jadi memang kita pajakkan otak kepada parti atau pemimpin. Okey. Jadi sebabkan itu saya rasa untuk mendapat kematangan politik dalam negara, kita perlu tebus otak kita balik. Jadi jadilah segmen Jangan Pajak Otak. Adakah itu juga intipati daripada semua hantaran, semua posting Liana Marzuki yang hangat di Facebook itu? Saya rasa ramai lagi yang hangat. Namun demikian, Alhamdulillah ramai juga yang kongsi hantaran saya. Cuma niat saya menulis mula-mula tu memang untuk melawan propaganda, melawan ketaksuban, melawan orang kata fanatism terhadap parti politik dan juga pemimpin. Sebab pada saya, selagi kita pajakkan otak kepada parti dan pemimpin, kita tidak boleh nampak the true picture, the whole picture. Dan kita tak boleh nampak demokrasi itu bagaimana, pembinaan negara itu bagaimana harus dibuat. Jadi itu pada saya niat asal lah menulis itu. Tapi bila kita sebut pajak dan Liana sendiri sebut pajak kepada parti, propaganda satu istilah yang lain menggambarkan kepajakan itu berarti dipajakkan kepada satu pihak, A against B. Adakah bererti Liana cuba mengatakan bahawa kita kena sokong A dan menolak B, justru kita harus menebus balik? Is that what you're trying to say? Pada saya, kalau pengundi yang bijak dan matang, tidak semestinya kita perlu ambil pihak mana kita perlu sokong. You don't have to take side. Saya percaya seorang pengundi yang bijak harus menjadi pengadil. Bila kita mengundi, kita pilih satu yang kita rasa terbaik untuk memerintah negara. Tapi selepas habis pilihan raya, kita perlu menilai prestasi pembangkang dan kerajaan dan jadi pengadil di tengah-tengah. Dan bila PRU seterusnya, kita akan nilai adakah yang pembangkang layak naik pula atau orang lain atau kerajaan ini boleh sambung pemerintahan. Jadi saya rasa taking side itu based on issue, contestation of ideas, yes, tetapi bukan selamanya perlu berpihak pada satu saja walaupun dia meranapkan negara. Jadi saya anggap brand jenama Liana Marzuki itu adalah nak mengasuh penonton, your audience. Bila saya sebut audience tu berarti mungkin juga pengikut yang sudah mengikuti tulisan-tulisan Liana Marzuki. Tapi di waktu yang sama juga mungkin Jangan Pajak Otak ni usaha Liana untuk mengatakan pada penonton, audience, kita harus jadi pengadil. Correct. Betul. Dalam hal yang demikian, kalau kita nak jadi pengadil, berarti kita kena ada ikut certain set of rules. Dalam kacamata Liana, bagaimana kita nak mengasuh mungkin dalam konteks politik pengundi, rakyat umum untuk menggunakan rules itu di dalam membuat keputusan?
Saya rasa yang paling penting ialah bagaimana kita menilai satu perkara dan satu berita. Itu yang perkara paling asas. Sebagai contohnya, dapat satu berita mempelekehkan pihak belah sana, kita perlu ada semak fakta, betul atau tidak. Kerana dalam era social media ini banyak propaganda. Jadi saya rasa itu basic stuff yang di demokrasi lain yang lebih matang, itu perkara yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya mendengar dan menelan, tapi mereka semak fakta, mereka dapatkan pandangan pihak ketiga, dan selepas itu mereka berfikir sendiri apa yang perlu diterima, apa yang perlu ditolak. Saya rasa itu yang patut secara asasnya diterapkan. Kalau generasi lama mungkin susah, tapi saya mengharapkan generasi baru, undi 18, 35 tahun ke bawah yang merupakan pengundi paling besar nanti PRU 16, untuk sama-sama dengan kita, jangan pajak otak, tebus kembali otak kita dan berfikir secara matang. Tebus kembali dan tengoklah berapa nilai yang boleh diperdagangkan hasil otak tu sampai dipajak. Satu perspektif yang saya harap kita boleh kongsi dan angkat juga pada penonton adalah saya dapati, dan ini kritik saya yang agak konsisten tentang apa yang saya sebut systemic dumbing down of the society. Correct. Kita telah pegal means terbius, bius maknanya kita dah tak sensitif untuk berfikir secara kritikal, dah pegal dah otak tu, dah tak anjal. Tetapi itu adalah satu proses yang telah berlaku lama, menyebabkan daya analisis tumpul, apa yang kita sebut sebagai analisis paralysis. Kerana saya juga mendapati, walaupun kita kata kamu jangan pajak otak kamu secara totok pada satu pihak, it's normally a sincere decision kerana kegagalan menganalisa. Correct. Maknanya orang yang memajak otaknya kepada pihak A ke pihak B ke, saya rasa mereka lakukannya itu secara jujur. Dan mereka sentiasa merasakan bahawa ini mujahadah kita, ini perjuangan kita, ini betul. Adakah ini perlu kita perbetulkan ataupun kita anggap bahawa it's a gone case? Analisis paralysis, kelumpuhan analisa dalam kalangan pemerhati politik di lapangan ini dah tak boleh diperbaiki lagi. Saya tak rasa masih boleh diubati lah. Is gone, saya rasa. Sebab kita tengok bagaimana sebab kita tengok bagaimana kerajaan yang memerintah 60 tahun boleh jatuh. Sebab selama ni saya rasa ramai yang dipajakkan otak hanya satu parti Melayu Keramat itu sahaja yang boleh memerintah negara. Tetapi buktinya jatuh dan mereka boleh, pengundi boleh sedar dan tahu kalau satu parti atau satu golongan itu tidak sesuai untuk memerintah negara, kita boleh jatuhkan. Saya rasa kematangan itu telah muncul. Mungkin mereka berpindah kepada parti lain, tapi saya rasa feudalistik atau kesetiaan kepada, bukan kepada contestation of ideas, tapi kesetiaan kepada apa yang familiar pada kita, agama, kaum, itu yang menjadi nilaian sekarang, which is another step we need to address. Tapi pada saya, kalau kita perhatikan 65 tahun dan kita boleh tukar kerajaan, itu satu step yang positif, dan rakyat saya rasa makin sedar dan tahu kuasa mereka boleh jatuhkan kerajaan yang mereka tidak suka pada bila-bila masa. Walaupun Liana buat JPO ni, jangan pajak otak ni, tak ada tagline. Kan ada tagline? Kita ada tagline. Kita ada tagline. Apa tagline tu? Dia sekali dengan kita tapi dia minit datang. Ini live. So, kita sudah jelas, padu dan original. Sebab saya dia kena JPO juga sama dengan tajuk. Sebab bila sebut kata jangan pajak otak tu, ada satu istilah yang Liana timbulkan tadi, soal kematangan. Berarti saya anggap JPO, jangan pajak otak ini adalah untuk kita menunjukkan kepada audiens dan bakal audiens JPO ini bahawa kita bermasalah dalam konteks kematangan politik, dan itu yang cuba dibina melalui jangan pajak otak. Betul. Saya rasa at the end of the day, saya selalu percaya to change the politics, we have to change the society. Kita perlu tukar minda masyarakat kita untuk kita merubah konteks atau dunia politik negara. Abang M selalu tanya, kita panggil dia Abang M. Macam James Bond. Bos kepada James Bond. Bos kepada James Bond. So, saya nervous sebenarnya. 26 tahun, otai dalam media. Lepas tu, dia sebenarnya orang yang pertama sekali reach out kepada saya untuk keluar daripada... Itu pengakuan yang sepatutnya disimpan hanya untuk sejarah.
bukan untuk dikongsikan Tapi dalam dia lah JPO. orang yang pertama yang kata jangan menulis, keluar dalam TV dan bercakap di depan ramai. Inilah orangnya. Jadi memang sedikit gentar sebab macam Sifu dan juga Otai juga. Saya pun nak tanya soalan juga pada abang. Masa sudah tamat. Sebab dia ingat dia host. Sebenarnya ni bukan dia host ya, kita sama-sama host. Okay. So saya nak tanya abang M, bagaimana abang M rasa tahap kematangan pengundi Malaysia sekarang? Pertamanya soal Abang M. Harus digugurkan abang itu. Bunyi tua. M saja. Dan kenapa M? Memang dia lagi tua pun. Kenapa M? Sebab Munawar itu kan. M for Malaysia, M for Munawar. Kemudian M tu kan bos pada James Bond. So lagi power daripada James Bond. Dan saya selalu kawan-kawan di dalam dunia saya, mana saya anggap dia flat organisation. Jadi kita tak perlu ada siapa senior, siapa tidak senior. Cuma kalau soalannya tadi matang atau tidak, jawapan mudahnya it's work in progress. Saya teringat Samuel Huntington, dia kata kematangan politik dalam demokrasi itu harus melalui 2 cycle baru kita capai tahap kematangan. Malaysia saya anggap ukuran 2 cycle itu adalah PRU 16. Barulah, sebab dulu kan pembangkang dia sedaplah cakap. Correct. Sebab dia tak perlu buat. Betul. Jadi orang dengar betul. Jadi bila dia jadi kerajaan, barulah it's easier said than done. Dan itu telah kita lihat satu proses selepas jatuhnya PH, naik muafakat dan kini PHBN. Jadi bagi saya kita belum tiba ke tahap melihat prestasi. Bagi saya dalam hal ini kita kena tengok prestasi. Sebab semua orang boleh menjanjikan bulan dan bintang. Orang kata nak gubal dasar itu, dasar ini, akta itu, akta ini. Tapi bila berada di office, barulah kita tahu mampu atau tidak dia buat. Jadi prestasi itu hanya kita boleh ukur dalam julat masa tertentu. Dan saya sangat anti kepada tepuk atap. Kerana itu mengganggu proses. Jadi kalau nak kata kita boleh melihat dengan jelas soal prestasi, bagi saya tunggulah sehingga habis penggal ini menjelang 2027 atau 2026. Kerana kita mengamalkan snap election. Jadi buat masa ini saya anggap kematangan itu adalah work in progress. Kita kena tunggu dan kita kena terus asuh audience kita melalui JPO bersama Liana Marzuki. Jadi M, kita dah habis segmen pertama. Kita ada 4 segmen sebenarnya dalam JPO. Satu segmen tajuk atau tajuk pilihan minggu ini. Segmen kedua ialah apa kerajaan buat minggu ini. Segmen ketiga ialah apa pembangkang buat hari ini dan kita ulaskan. Dan yang terakhir sekali, segmen keempat ialah biar benar. So kita dah habis segmen pertama, mungkin kita akan roll untuk segmen kedua. Untuk segmen ini, apa kerajaan buat minggu ni? Apa berlaku pada minggu ni? Yang paling besar saya rasa itulah Arena Axiata. Axiata itu perhimpunan Malaysia bersama Palestin. Jadi saya rasa ramai yang condemn lah, membuat tuduhan kepada PMX yang mengatakan beliau tidak lantang bersuara untuk orang Palestin 2-3 minggu ini. Dan masuk juga di parlimen, ada Presiden PAS juga berkata demikian. Dan kita lihat di Selasa lepas, tak silap saya, di Axiata, apa itu? Dewan? Arena Axiata. Arena Axiata, di mana fiery speech, berapi-rapi ucapan daripada PMX itu sendiri yang menunjukkan memang Malaysia bersolidariti dengan Palestin. Dan sekarang ni kita tengok condemnation itu atau hentaman itu sudah kurang. Jadi pandangan M macam mana? Ada tak nampak sokongan daripada pihak belah sana pula dengan PMX setelah PMX? Saya nak mula dengan address dulu tentang luar biasanya komitmen PMX. Kalau perasan dia bukan hanya pulang terus ke Arena Axiata, tapi kita kena baca proses lobbying yang berlaku kerana sampai ada teman-teman dia kata, ini PMX ni dah buat kerja macam Setiausaha Agung OIC ni. Dia buat tour dengan pemimpin-pemimpin utama OIC untuk mendapatkan satu sokongan sebelum kita meneruskan lagi bahagian kedua, bahagian ketiga. Kerana bagi saya, menyatakan pendirian di dalam pentas politik tempatan itu jauh lebih mudah daripada kita membawa suatu kesan yang besar dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Malaysia saya rasa
PM-PM sebelumnya pun sangat konsisten sejak kepimpinan Perdana Menteri yang pertama lagi. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak. Kita konsisten menyuarakan isu ini. Tetapi yang dilakukan oleh PMX pada pusingan ini, stamina pun satu hal juga kan. Daripada satu negara ke satu negara, saya membayangkan komitmen yang besar itu dan bagaimana Foreign Affairs, MOFA, Datuk Seri Zamri, senior saya juga tu, memastikan bahawa setiap trip yang dilalui oleh PMX tu berjaya bertemu dan berjaya menyampaikan hasrat. Saya rasa itu kesan dia bakal besar. Dan meskipun ada orang meremehkan, saya tengok bila PMX menyebut soal ugutan, dia ada dalam ucapan dia yang berapi-api tu, kata jangan mengugut, mereka yang mengugut, you are trying to tackle the wrong person. Betul, salah orang. Ada orang cuba nak memperlekehkan itu, tapi saya rasa orang yang memperlekehkan itu tidak memahami proses lobbying di peringkat antarabangsa dan besarnya lobby itu untuk menyokong Zionis. Saya bahkan tak mau memanggilnya Israel pun. Sebab kita sebut kerajaan Israel pun salah, sebab itu kerajaan yang haram. Ya, betul. Dan apa yang dibuat oleh PMX di pentas arena Axiata itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Saya ingat tahun 90-an kita pernah buat perhimpunan seumpamanya untuk menyokong Bosnia Herzegovina. Stadium Merdeka. Saya antara petugas. Saya ingat lagi saya tolak Chandra Muzaffar naik kerusi rodanya ke pentas itu. Pada ketika itu saya tengok, wow, Malaysia buat begini kan, apa kesan dia. Tapi bila kita semakin matang, kita melihat kesan itu bagaimana. Kita lihat Bosnia Herzegovina hari ini. Orang Bosnia sendiri pun sangat menghargai komitmen Malaysia. Itu satu insiden. Yang ini insiden yang jauh lebih lama, Palestin. Jadi saya rasa saya tak kisahlah orang. Bagi saya permainan politik dia akan cuba undermine musuhnya. Correct, betul. Jadi itu akan kekal dibuat. Tetapi yang penting kita lihat kesannya di peringkat antarabangsa lah. Dan saya sangat mengharapkan sejujurnya ia bawa dampak yang berbeza daripada insiden-insiden sebelumnya. Dan kita tengok mula-mula pun macam M cakapkan tadi, proses yang dibuat, proses diplomasi yang dibuat bukan sahaja tiba-tiba je dia meletup berapi-rapi di Axiata itu. Sebelum itu preparation atau persediaan telah dibuat. Di mana saya notice apa itu ucapan beliau diunggah United Nations General Assembly, memang tercatat dalam ucapan tersebut hipokrasi Israel dan Zionis. Memang itu permulaannya menunjukkan position atau kedudukan Malaysia menentang rejim Zionis. Dan selepas itu dia pergi kepada mesyuarat GCC, Gulf Cooperation Countries, di mana beliau sit down dengan MBS dan sebagainya, pergi ke Egypt selepas itu, pergi ke Turkey. Because GCC bukan Egypt dengan Turkey bukan GCC punya countries, tapi dia pergi untuk mendapat buying ins itu, barulah dia datang pulang ke Malaysia dan membuat ucapan berapi tersebut. Jadi saya rasakan ada orang kata macam ini cuma wayang-wayang di jago kampung di Malaysia, padahal tak ada impaknya di luar negara. Tapi saya rasa being picking up sudah ucapan tersebut diambil oleh Indonesia, Brunei, even Singapura telah macam inclination nak cakap kesian pada Palestin dan sebagainya. Jadi saya rasa ada impaknya di situ walaupun hanya jago kampung. Cuma prestasi tadi M ada cakap prestasi kerajaan sebelumnya. Saya rasa 2021 juga ada insiden perang sebegini. Bagaimana M bandingkan reaksi dulu dan sekarang? Ini agak geopolitik lah kot. Saya selalu tanya dengan tetamu saya bila kita temu bual. Saya tanya M pula. Bayangkan kalau kita pun kena berhati-hati sebut kalau nanti saya menemu bual Nurul Izzah tengah sembang tentang Hamas, dia tutup. Dia tutup. Jadi kita pun cuba mengelak. Nanti rugilah JPO kan bila kita nak cakap tentang ini. Poin yang saya nak sebutkan adalah apa yang membuat saya rasa pelik. Serangan peringkat pertama Hamas dengan lebih 2,500 Ayash itu, where does it come from? Sebab kita tahu intel Zionis ini luar biasa. Dia infiltrate sampai ke dalam masyarakat. Apabila serangan pusingan ini yang kali pertama berlaku pada minggu pertama Oktober ini, sesuatu yang di luar jangka dan
Saya rasa geopolitik, there's something happening yang tidak zahir di mata Kita awam. tidak nampak. Betul? Kita juga tahu bahawa the decline of the United States power dari segi diplomasi dan ekonomi. Ketenteraan mereka masih nombor satu. Dan seluruh paksi kuasa sedang beralih ke arah sini, Asia Pasifik. Jadi kita boleh membandingkan, tetapi kita juga kena membandingkan backdrop yang sedang berubah ini. Dan apa yang cuba dibuat oleh PMX di bawah kerajaan ini melalui kempen menyokong Palestin pusingan yang ini, saya dapat melihat pendekatannya berbeza. Kerana selalu saja bila saya menemu bual, bila ada PM baru kan, saya menemu bual, saya rasa daripada 10 PM ni 5 orang saya pernah temu bual. Jadi kita boleh tengok. yang dia otai Kita nak sebut nanti dia buat itu. otai. Kita boleh mengaitkan dasar sesebuah negara itu, khususnya dasar luar, dengan watak PM-nya. Saya selalu sebut satu ketika dulu dasar luar kita era Tun Mahathir. Kan masa itu kalau kita pergi buat umrah kan, Mahathir bagus. Ini gambaran daripada seluruh dunia. And now we are coming back to that era, and what is more important adalah era ini bukan hanya soal suatu dasar luar Malaysia era PMX, tetapi juga era yang saya sebut backdrop yang sedang berubah tadi. Bahawa the whole world is shifting towards Asia Pacific. Correct. And it's a different scenario altogether. Kita bernasib baik kalau kita sempat menonton ini, sebab kita berada di dalam era peralihan yang dulu kita tak dapat saksikan. Jadi kalau usia kita panjang, saya rasa kita sedang menyaksikan perubahan paksi itu ketika mana Malaysia sekali lagi menjadi ideolog kepada negara OIC. This is an interesting time yang mudah-mudahan berjaya membawa bekas yang berbeza daripada era-era sebelum. Ada bunyi macam ucapan politik ya? Boleh masuk jadi calon. Dia nak masuk politik. Dia dah banyak kali dapat offer calon ni. Ni lagi dapat lagi ni. Tutup. JPO tidak sepatutnya mengeluarkan rahsia-rahsia peribadi. Ini bukan pengakuan. Ini bukan sesi pengakuan. Okey, kita juga nak melihat. Tadi kita bercakap soal apa yang kerajaan buat dan kita terdorong untuk melihat apa yang kerajaan buat tu dalam kerangka yang paling besar minggu ni adalah Palestin. Saya tanya Liana apa yang pembangkang buat. Kata jadi pengadil tadi kan. So kita bagi dia jadi pengadil. Kita kena tengok apa yang pembangkang buat. Saya rasa yang paling besar sekali saya nampak lah yang saya tertarik. Sebab sekarang ni nak baca politik sekarang pun, dah habis PRN, dah habis PRK ni, kita rasa okey, dah bagilah 4 tahun. Posting dekat Facebook tu. Mana ada dah banyak tak penat ke? Kita baca je. Kita tak komen banyak dah bagi tajuk lain. Okay. Tapi saya rasa yang paling impactful lah yang saya nampak minggu ini ialah statement atau kenyataan daripada Presiden PAS, Tuan Haji Adi Awang, Tan Sri, Tuan Haji Tan Sri Haji Awang, yang mengatakan kerajaan kena pertahankan agama Islam. Kalau tidak, PN akan bertindak. Itu statement pertama. Statement kedua, ada YB Zawawi, Datuk Zawawi juga, MP mana dia? Pasir Putih. Oh, saya terlepas pandang nak menyemak itu. MP Pasir Putih yang mengatakan dia tidak sabar. Dia memang mendoakan agar kerajaan ini jatuh anytime soon. Jadi pada saya masih lagi ada keinginan tebuk atap itu. Dan saya selalu katakan bukan kita tidak mahu menyokong pembangkang mengadakan semak dan imbang kepada kerajaan, tetapi nafsu mereka nak tebuk atap, dan tebuk atap itu membuatkan golongan atas pagar sedikit takut dan sedikit menjauhkan diri, kerana kita tak nak lagi episod post PRU 14 iaitu kita ada 3 Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi bila mereka keep pushing nak tebuk atap tu, saya rasa golongan atas pagar akan menjauhi dan akan membuat bibit-bibit kebencian itu kembali inilah naik kan. Jadi itu saya rasa itu yang paling signifikan, sebab saya rasa walaupun dah kalah banyak PRK, PRN dan memang tak ada ruang dan peluang untuk mereka menebuk atap, mereka masih lagi mendoakan sampai mengatakan kerajaan akan menemui ajal. Itu yang disebut dalam parlimen lah. Itu macam mana pandangan? Hak dia lah dia nak berdoa. Doa lah banyak-banyak. Doa ni bagus kan, tapi doa yang baik-baik. Cumanya bagi saya sebutkan tadi tu, saya kata hak dia lah untuk berdoa. Hak Tuhan lah nak memakbulkan tidak. Dan Tuhan tidak memakbulkannya sampai hari ini.
Betul. Jadi kita kena redha lah kan. Kita diasuh. Itu satu aspek lah. Saya rasa yang menarik juga tadi Liana sebut soal semak dan imbang. Dalam konteks menukar kerajaan ini, dalam konteks berdoa ini, saya anggap ia bukan semak dan imbang tapi semata-mata retorik politik. Okay? Dia semata-mata retorik. Kalau penonton kita faham retorik ni maksudnya sembang boleh lah. Sembang je lah, acah-acah, sembang kedai kopi boleh. But di mana dengan episod kata berdoa kerajaan akan menemui ajal itu boleh menjadikan Malaysia ini lebih baik? Tak ada. Sebab tu saya kata kalau tema macam tu, kalau ada kawan saya bawa kan, saya kata kalau bawa tema macam tu saya tak akan bawa dalam talk show lah sebab dia tidak menambah baik apa yang kita ada. Betul. Kalau kita kata semak dan imbang, dia perlu tunjuk okey kerajaan ini melakukan ini dan ia harus dilakukan dengan lebih baik iaitu sebegini. Betul. Kalau sekadar mengkritik itu bukan semak dan imbang. Kan budak kecil pun boleh kritik ayah dia, but adakah budak kecil itu akan menawarkan satu solusi? Solusi ini yang penting. Solusi yang boleh menambah nilai. Kalau tidak dia hanya kira tong kosong lah, tong bunyi berdengung kan. Tapi dia hanya membina kebingitan. Jadi saya rasa tentulah pendekatan retorik yang macam itu kan. Hang bodoh. Ini menarik, tapi dia menarik kepada khalayak yang kalau kita lihat strata pemikiran ya, dia bawah ni lah. Yang mungkin bukan khalayak yang diminati oleh JPO. Sebab kelompoknya itu dia seronok saja mendengar kan. Retorik. Tapi dia tidak ada hujah yang sebab kita dengar lah okey. Nak tukar kerajaan, then when you were the government, you were not doing anything better pun. Jadi even worse tu dia kata. Jadi dia pengadil. Setengah perkara lah. Jadi elemen begitu bagi saya kita akan terus-terusan mendengar jeritan bingit tong kosong ini. We can't stop them because this is a free country. But I wish we can address our audience supaya mereka boleh menilai di ruang mana kritik itu sebenarnya menawarkan solusi. Kalau tidak dia hanya kerja tuding je, tunjuk je dan dia terlupa bahawa 3 lagi jari sebenarnya menuding kepada diri sendiri. Not more than that. Itulah saya tengok perbahasan di parlimen oleh Tan Sri Haji Adi Awang dan juga Wabi Zawawi itu. Okay. Dan mereka mengatakan kenapa mereka nak jatuhkan kerajaan kerana kerajaan yang ada ini tidak cukup Islam. Okay. Tidak mahu mempertahankan Islam, tidak mahu mempertahankan raja dan tiada insiden atau bukti-bukti kukuh yang diberi untuk supplement that hujah kan, just retorik je. Dan kita perhatikan macam M cakapkan tadi, masa mereka memerintah, jadi kalau kita nak jadi pengadil kita akan tengok bagaimana mereka memerintah pula. Perbandingan dulu kita masa 33 bulan judi dinaikkan jadi 22 kali daripada 8 kali. That's a simple task to do. Tapi mereka memberi dalih. Itu pertama. Yang kedua juga berkenaan dengan rang undang-undang 355 yang memang sejak 2016 lagi dibentang. Masa dibentang tidak mahu dibahaskan, tidak mahu diundi, dan bila ada peluang jadi kerajaan bukan pula menjadi prioriti. Jadi kita tengok comparison itu atau perbandingan itu, kita akan rasakan retorik je lah ni. Bila jadi pembangkang saja benda ni keluar, bila jadi kerajaan bukan lagi, maknanya dia ikut flow sahaja negara. You know what demokrasi. We should do dalam JPO? Saya rasa Liana Marzuki kena undang mereka. Patut. Dan bila kita berada di sini, Liana boleh tanya kenapa tak buat. Sebab saya rasa itu yang missing, itu yang tak berlaku di dalam media utama. Rasa macam JPO ni ada media utama dah kan. Itu saya bagi kredit pada Liana lah. Doa, Nadia ada doa dah tu kan. Jadi padahal dia partner iklan juga ni. Sebab kan contestation of ideas itu tidak berlaku. Tidak berlaku, correct. Jadi kita kesan ni kan, A dia bercakap kepada juak A, B dia bercakap kepada juak B. Tapi di antara juak-juak ini mereka tidak mendengar hujah balas. Syok sendirilah, itu yang politik matang. Correct. Tidak ada kematangan kerana jumuk dalam saya rasa apa yang kita boleh foresee, apa yang kita niatkan untuk jangan pajak otak, mungkin kita boleh panggil tim A daripada yang kata nak rang undang-undang 355, kita boleh bagi tim B yang kata where is your rang undang-undang, dan kita perdebatkan bersekali. Sebab saya rasa dalam parlimen sekarang ni pun kita tak boleh dengar perbahasan
berkualiti itu sebab banyak sangat bila nak dengar short sikit dan naik share sikit bombang-bombang Apa cakap jaminannya benda. kalau kita bawa di sini hujahnya akan lebih berkualiti? M ada? Ada kita Otak ada. pula. Saya tanya soalan, M manage diorang. Tak ada. Dia lawyer. Kita ni lawyer buruk, dia lawyer yang baik. Tapi saya rasa idea yang baik. Saya rasa lepas 2-3 episod, Okey. kita boleh panggil mereka duduk di konti Pentas kita ini. ni, pentas ini, dan kita tengok bagaimana Ya. kalau mereka nak terima lah. No, Kita itu ni satu orang kerdil sahaja. itu satu perkara lain yang saya dah sebut beberapa kali, bahkan saya harap banyak pihak boleh buat, dan kalau Liana Barzuki berjaya melakukan ini dalam JPO, sangat saya alu-alukanlah, iaitu soal yang Liana sebut kalau mereka sudi. Ya. Saya rasa mereka sudi atau tidak ini kita harus pulangkan kepada audiens kita. Audiens kena menuntut. Anda nak dengar siapa, supaya keinginan audiens itu kita realisasikan di sini. Betul? Berarti kalau kita nak A datang, rakyat kata, JPO panggillah A. So bila kita panggil A, kalau A decline, saya harap JPO punya jiwa besar untuk mengatakan kami dah undang A dan A decline. Untuk rakyat menilai kesediaan dia berdepan dengan rakyat. That's a true leadership in action. Takut nanti kita panggil M, dia akan kata apa JPO ni bukan budaya Malaysia. Macam Tak apa, ingat tak saya- dulu dia kata debat bukan budaya Malaysia. Tak ada masalah, kita boleh buat secara Boleh panggil remote. lah. Betul? Membandingkan idea dengan idea, saya rasa itulah niat agaknya dalam JPO ni, dalam konteks mematangkan audiens kita. Okey. Ada perkembangan juga PMX isteri, ya, Datin Sri, bergambar dengan juak-juak. Itulah saya nak sebut negara tak boleh. Tak boleh, kan kena ban. Ini hangat dibicarakan dan dikatakan ini manifestasi daripada Islam yang dikatakan liberal itu. Betul. Saya rasa kita dah masuk segmen keempat. Okey. Segmen keempat kita dipanggil biar benar. Jadi segmen ini kita akan tengok apa yang berlaku dalam minggu ini, apa propaganda, tak kira belah mana pun, kalau penonton ada perkara-perkara yang nak kita pastikan kesahihannya, boleh bagikan kepada kami. Dan dua topik yang kita dah pilih hari ini, macam M cakapkan tadi, ialah apa yang tular minggu ini ialah gambar Datin Sri Wan Azizah bersama dengan isteri Benjamin Netanyahu. Kita boleh sebut kot kan, yang itu okey kan? Takkan itu pun nak kena ban. So Benjamin Ben Netanyahu. Okey. So gambar itu sudah tular dan ia dipropagandakan mengatakan seolah-olah kerajaan ini menyokong kerajaan Israel hanya kerana sekeping gambar yang telah dieditkan jadi zoom sikit sahaja. Tapi kita boleh siarkan nanti, dan saya rasa itu typical propaganda yang dibuat. Itu sebab kita jangan pajak otak, kita sahihkan apa sebenarnya acara tersebut. But what's your take? What do you think of tuduhan itu, of that incident? I think Kita dia kata kita duk pom-pom sokong Palestin, tiba-tiba kita bergambar dengan pemimpin ataupun ialah keluarga Zionis itu. Kalau, apa masalahnya? Of course kalau kita tengok daripada sudut pandang emosi, kita tengok you kata sokong Palestin tapi boleh gambar, patutnya you abstain yourself atau lari daripada situ keluar. Tapi kalau kita tengok secara lebih holistik, kita perlu juga memandang suatu isu secara objektif. Kita perlu tanya banyak soalan. Factual check ni kena ada tanya kenapa ia berlaku, di mana ia berlaku, tarikh dia bila. Dan semua itu bila kita kaji perkara tersebut, gambar itu diambil pada tahun 2021. Tak silap saya, di mana masa itu diadakan satu perjumpaan di United States, di Amerika, oleh semua first ladies of the world, termasuk juga Israel. So kita pergi di Amerika, dia panggil Israel tu memang part and parcel of the group lah. Cuma gambar tersebut sepatutnya gambar ramai-ramai, tapi dikropkan atau dikecilkan, ambil yang kecil itu saja untuk tujuan propaganda. Jadi pada saya mungkin akan ada emosi mengatakan kenapa kena tangkap gambar dengan isteri Netanyahu dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak bawa dalam jangan pajak otak is that it's okay, you have to have that sentiment, tapi perlu ada factual checking itu. Tanya soalan, bila ini berlaku, di mana ia berlaku, apa konteksnya, dan lepas itu baru kita boleh jadi pengadil yang adil dan decide apa sebenarnya naratif yang kita nak terima. Satu lagi kaedah jadi pengadil kan, saya nak ajak penonton kita lah agaknya untuk tengok insiden ni di mana titik mulanya. Siapa yang instigate the first point of viral itu.
Tapi susah nak check. Kita tahu kan? Boleh saya sebutkan namanya? Ke tak mau? Siapa? Kan kata tabayun. Kita diasuh untuk tabayun. Jadi bila orang ni bawa cerita ni, pembawa cerita tu pun questionable dah. Betul. Di mana bermulanya? Nak sebut ke tak sebut? You are the lawyer. You are the lawyer. Jadi tapi dia tahu dan saya tahu. Saya rasa semua orang tahu. Ya. Siapa yang memulakan ini. Jadi kalaulah bermula dengan niatnya memang untuk black op. Correct. Jadi apa lagi? Saya harap kita penuh kecerdasan lah bila kita tahu berita ni. Oh ya ke, tadi dah sebut tahun bila keluar dan eventnya di mana, bukan event kerajaan Malaysia pun. Betul. Lepas tu siapa yang membawa berita ni? Okey lah. So what? Bagi saya kita ambil at face value sajalah. Itu black op dan itu persepsi yang kelihatannya macam berjaya, tapi saya yakin dia bertahan untuk 10 hari je. 10 hari saja. Dia tak akan bawa ke mana lah cerita. Itu sebabnya saya rasa kalau ada yang dah pajak otak tu, dia akan terima sewenang-wenangnya. Cuma kita nak latih kawan-kawan kita, saudara mara kita, keluarga kita, jangan pajak otak dulu selagi anda dapat konteksnya yang betul. Jadi memang kita punya audience atau penonton ni memang jenis yang smart lah. Yang tak pajak otak. Wow, dia pandai bodik penonton dia. Tapi tadi Liana gunakan satu istilah tadi, sebut latih. Satu lagi istilah yang saya nak sebut dalam GPO ni, latah. Sebab Tibayun, tabayun. Tibayun. Sebab rupanya ada tahun 90-an saya tengok satu dokumentari, dia kata latah ini hanya ada 2 etnik saja yang ada DNA latah. Betul. Okey. Melayu dan Eskimo. There you go. Jadi kita kena melatih audiens kita jangan melatah. Nice. sebab saya sebut tadi soal benda yang viral yang tak ada substance ni, dia bagi saya tong kosong yang dengung, dan dengung ni makin lama dia akan dissipate, dia akan hilang. Betul. Jadi saya rasa isu gambar ini relevan untuk kita sebut minggu ini sebab berlaku minggu ini. Betul. Tapi minggu depan percayalah dah tak ada apa-apa. Asap dia dah habis, dah hilang. Dia hanya seketika saja. Dia bagi gamat sekejap, sakit telinga, korek-korek lepas tu hilang. Dia tak berbekas apa pun. So Hopefully. kita jangan layan latah ni. Kalau kita cucuk pinggang dia mula lompat lagi. Tapi yang terzahir hanyalah keburukan peribadi itu. Tapi yang paling penting juga is banyak juga aktivis politik atau mereka yang memang secara sukarela ketengahkan fakta sebenar. Jadi itu saya rasa niat kita supaya kita boleh ambil. Tak kira lah, kadang-kadang propaganda itu dibuat juga oleh belah sini dan belah sana. Jadi kita akan bawa apa sahaja propaganda yang kita rasa perlu kesahihan, tak kira daripada pihak mana, dan kita akan beri fakta yang sebenar. Itu tujuan jangan pajak otak. Itu saya rasa satu. Nombor 2, insiden yang saya nak ketengahkan, kita dapat pagi tadi saya dapat ada satu video yang diviralkan juga berkenaan dengan Menteri KDN. Yang membuat perkahwinan jurunikah. Dia kata jadi jurunikah orang bukan Islam, dan mereka jadikan isu ni isu agama macam inilah kerajaan dah liberal, kerajaan ni dah murtad lah sebagainya. Dan saya tengok apa ni kan. Dan kita of course kita tabayun macam yang M cakapkan tadi, dan kita tengok sebenarnya isu ini tidak berbangkit kerana mana-mana menteri KDN sebelum pun buat benda yang sama. Memang di bawah satu akta, iaitu Akta Law Reform and Marriage Divorce Act 1976 atau Akta 167 itu memang memperuntukkan kuasa kepada menteri sebagai pendaftar perkahwinan untuk melafazkan upacara pendaftaran tersebut. Dan yang kita kena tahu juga, apa yang berlaku itu bukan ritual agama. Itu hanya ritual pendaftaran. Proses pendaftaran. Tapi dipropagandakan macam menjadi isu 3R pula pada saya. Dan saya tengok juga gambar Menteri KDN sebelum ini, Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga ada melakukan perkara yang sama. Tapi masa tu tiada orang yang nak bawa retorik atau sentimen 3R itu. Jadi tidaklah berbangkit. Tapi kali ini dia berbangkit. Jadi kita akan bagi semua hantaran atau akta dan gambar, video sebagainya untuk tuan-tuan pertimbangkan yang ini adalah propaganda. Mungkin M nak tambahlah. Tak apa nak tambah lagi. Sebab ini mengingatkan saya episod, ingat tak? Ada di dalam parlimen
pembangkang, wakil rakyat pembangkang, dia kata, kenapa angkat sumpah dah tak ada wabillahi wa Ya tallahi. Allah, ya tu, betul-betul. Kan benda yang sama. Sebab ini yang kita kata, kalau kita sudah hanya meneropong dan mencari silap, dan itulah yang kita akan dapat. Dan saya sangat menghargai bila Liana sebut tadi JPO nak mengasuh dan tunjuk realitinya. Sama juga ni, kalaulah benda tu memang exercise yang sudah dibuat sekian lama, mengapa sekarang baru jadi isu? Betul. Bererti dalam perspektif buruknya adalah mencari salah, tetapi dalam perspektif baiknya adalah tak ada benda lain dah nak tunjuk. Jadi yang kecil-kecil ni pun bolehlah jadi modal asal ada. Sebab kadang nanti kata apa tak ada benda pula. Apa kerja engkau? Betul. Apa kerja kau orang tak ada apa? Semak dan imbang mereka lah. Itu level semak dan imbang yang bagi saya you have to up the ante lah, kena hebat sikit lah. Betul. Sebab saya selalu saja menilai, okay, now you're criticizing, what's the solution? Kritik tak selesai masalah. Kritik hanya menunjuk, okay, we're having this problem. But what's the solution? The solution part itu selalu kita tak dengar bila dalam konteks semak dan imbang, kan? Okay, so untuk minggu depan dah ada tajuk, tak ada? Belum lagi. Kita akan tengok dulu apa berlaku dalam minggu Dia tuan ni. rumah, kita tumpangnya. Dia yang ajak ni sebenarnya. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk minggu ni. Okey, jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Jumpa insya-Allah minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Jumpa insya-Allah episod akan datang. Terima kasih banyak-banyak.